Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tajuk pemilihan dan penyimpanan makanan dalam bab 3. Di akhir bab ini, pelajar dapat menyatakan maksud makanan kering, menerangkan klasifikasi makanan kering dan contohnya, menerangkan pemilihan dan penyimpanan makanan kering, dan menyatakan kebaikan dan kelemahan makanan kering. Makanan kering. Makanan kering merupakan makanan yang telah dikeringkan secara menjemur atau menggunakan haba panas. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kandungan air dalam makanan agar makanan boleh disimpan lama. Terdapat 5 klasifikasi makanan kering, iaitu bijirin, hasil bijirin, kekacang, rempah atau herba, dan sayuran kering. Bijirin. Bijirin kaya dengan karbohidrat, vitamin, garam mineral dan pelawas. Boleh disimpan lama. Contoh bijirin ialah rai, beras perang, beras putih, barli, beras pulut hitam dan beras pulut putih. Gandum tulen dan gandum perang tidak boleh disimpan lama kerana mengandungi jerma atau selaput luar serta mudah diserang bubur. Gandum, beras, rai dan barli boleh diperolehi dalam bentuk tepung. Hasil bijirin merupakan bijirin yang telah diproses sehingga menghasilkan bahan seperti tepung. Tepung beras adalah hasil daripada beras yang dikisar yang boleh dijadikan laksa, metiau, mihun dan kuih manis serta sevori. Tepung gandum adalah hasil gandum yang telah dikisar yang boleh dijadikan mie, spaghetti, makaroni dan pelbagai jenis pasta. Tepung gandum tulen berwarna perang lebih kasar dan diperbuat daripada keseluruhan biji gandum iaitu bran, sekam, germa dan endosperma. Fungsi tepung adalah untuk menghasilkan roti, biskut, kuih dan kek. Kekacang. Kekacang kaya dengan protein tumbuhan, karbohidrat, lemak, kalsium, ferrum dan tiamina. Contoh kekacang ialah kekacang dal dan kekacang soya. Kekacang soya mengandungi nilai protein yang tinggi. Rempah atau herba. Rempah merupakan sebahagian daripada tumbuhan seperti kulit, bunga, buah, biji dan akar. Contoh kulit, kayu manis, bunga, bunga lawang dan cengkih, buah, pelaga dan pala, biji, dada, jintan dan ketumbar, akar, kunyit dan halia.
Rempah boleh digunakan dalam kepingan besar, serpihan kecil atau serbuk. Ia mempunyai bau yang kuat dan setengah berasa pedas. Herba pula merupakan sebahagian daripada daun dan tangkai tumbuhan. Ia boleh digunakan dalam bentuk kepingan atau serbuk. Mengandungi minyak berbau kuat. Sayuran kering. Sayuran kering merupakan sayur yang biasa digaramkan sebelum dikeringkan. Kebanyakan sayur yang digunakan sebagai sayur masin adalah sawi, lobak dan kumcum. Kebanyakannya digunakan untuk membuat sup. Manakala tebu, lobak dan arrowroot dikeringkan dan dijadikan minuman. Seterusnya, pemilihan dan penyimpanan makanan kering. Bijirin, bagi pemilihan, tidak berkulat, kering, tidak ada ulat beras dan sentiasa bersih. Bagi penyimpanan pula, bekas yang tertutup, beras perang dimasukkan ke dalam plastik tertutup dan perlu disimpan bersama sayuran dalam peti sejuk. Hasil bijirin. Bagi pemilihan, stilah kering, tepung peroi, tidak padat dan tekstur kesat, tidak berbau hapak dan warna gandum segar kekuningan dan tepung beras berwarna putih. Bagi penyimpanan pula, bekas yang tertutup tetapi tidak terlalu kedap bagi mengelakkan lembab dan berkulat. Disimpan di tempat bersih, sejuk dan kering. Tidak bercampur bahan baru dan bahan lama. Kekacang. Pemilihan bagi kekacang tidak berkulat, bentuk elok dan tidak kecut. Bagi penyimpanan pula, bekas yang kedap udara, simpan dalam peti sejuk jika ingin menyimpan lebih lama. Rempah dan herba. Pemilihan bagi rempah dan herba berbentuk elok dan berbau segar, tidak pecah jika serbuk peroi tidak berketul dan kesat. Penyimpanan, bekas kedap udara, jangan simpan terlalu lama, ia akan menghilangkan kesegaran. Sayuran masin. Pemilihan bagi sayuran masin, warna segar dan kekuningan. Penyimpanan pula, disimpan dalam beg politina yang longgar pada suhu bilik. Gandum. Gandum mengandungi 3 bahagian utama iaitu bran, germa dan endosperma. Bran mengandungi protein, tiamina, selulosa, fosforus dan ferrum. Germa pula mengandungi protein, tiamina, lemak, kalsium dan ferrum. Endosperma pula mengandungi karbohidrat. Gandum derum mengandungi gluten berkualiti tinggi. Dikilang menjadi semolena sebelum menghasilkan pasta, mi, makaroni dan sebagainya. Terdapat 4 jenis hasil gandum iaitu tepung gluten tinggi, tepung serbaguna, tepung gluten rendah dan tepung naik sendiri. Tepung gluten tinggi merupakan gandum jenis keras yang mengandungi 10% protein dan mempunyai gluten tinggi. Tepung gluten tinggi
boleh menghasilkan roti, ban, skon dan pastry puff. Tepung serbaguna merupakan gandum keras bercampur lembut dan mempunyai kurang 10% protein. Tepung serbaguna boleh menghasilkan pastry, kek, butter dan sos. Tepung gluten rendah pula merupakan gandum jenis lembut dan mempunyai gluten rendah. Tepung gluten rendah boleh menghasilkan kek span, kek chiffon dan biskut. Manakala tepung naik sendiri merupakan campuran antara tepung dan serbuk penaik. Tepung naik sendiri boleh menghasilkan kek dan biskut. Seterusnya, beras. Beras ditanam di negara beriklim tropika atau subtropika. Merupakan makanan ruji dan membekalkan 60% keperluan tenaga. Beras boleh diproses untuk menghasilkan pelbagai jenis makanan seperti tepung, mi kering, lusifan dan sebagainya. Tepung beras boleh digunakan membuat kuih seperti kuih lapis, kuih seri muka dan keladi kukus. Juga sesuai dijadikan butter yang menjadikannya garing apabila digoreng. Terdapat 3 jenis beras iaitu beras perang, beras putih dan beras pulut. Beras perang mengandungi protein dan kanji. Beras perang boleh dimasak menjadi nasi sebagai makanan utama. Beras putih mengalami proses pembersihan, didapati dalam pelbagai jenis grade dan beras putih hanya mengandungi kanji. Beras putih dimasak dan dihidang dalam sajian, menghasilkan pelbagai jenis makanan dan boleh digunakan membuat kuih muih. Manakala beras pulut berbentuk panjang dan putih menyerlah. Beras pulut hitam bercampur coklat dan mengandungi protein dan kanji. Beras pulut tidak dijadikan makanan harian. Digunakan untuk membuat lemang dan ketupat. Beras pulut hitam biasa dijadikan bubur. Seterusnya, kelebihan makanan kering. Boleh disimpan lama. Makanan bermusim boleh diperolehi di luar musim. Tidak membazir kerana makanan yang banyak boleh diguna pada masa berkurangan. Mengandungi nilai makanan kecuali asid ascorbic dan vitamin B. Memberi variasi dalam tekstur makanan. Mudah disimpan dalam suhu bilik. Kelemahan makanan kering. Makanan kering tidak boleh dimakan dengan banyak. Makanan kering mengambil masa yang lama untuk dilembutkan seperti pasta dan kacang. Makanan kering tidak mengandungi asid ascorbic dan vitamin B. Ia perlu masa tambahan dalam penyediaan seperti merendam kacang kuda dan kacang soya. Berikut merupakan rumusan pembelajaran tentang pemilihan dan penyimpanan makanan iaitu makanan kering, yang mana ia boleh diklasifikasikan kepada 5 iaitu bijirin, hasil bijirin, kacang, rempah atau herba dan sayuran kering. Seterusnya, bagaimana cara untuk pemilihan dan penyimpanan serta kelebihan dan kelemahan makanan kering. Sekian, terima kasih.